Hari ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, memang ada langkah Dubai ke langkah sumbang ya. Yang pasti semua ni semua langkah sumbang kerana semuanya adalah usaha yang membazir masa. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, okey. Memang ada rumus, ada kabar angin mengatakan Daim nak belanja sampai 750 juta. Tuan-tuan, Daim ni bukan bodoh. Ini saya nak beritahu. Daim ni bukan bodoh. Dia dah berpengalaman dalam kerja-kerja merompak dan menyamun ni, tuan-tuan. Jadi, hasil samunan ni, dia bukan akan kongsi dengan semudahnya. Ini kena faham. Saya nak minta rakyat Malaysia ni guna otak je. Okey. Kenapa dia nak belanja sampai 750 juta untuk beli ahli-ahli parlimen kita? Sedangkan kalaupun dia boleh beli, saya dengar dia nak jual, dia nak beli sampai, ni cerita lah, ini fitnah ke apa, tak kira lah, sampai 50 juta satu MP. Buat apa dia nak belanja sampai 50 juta satu MP, tuan-tuan, kan? Kalau keputusan akhirnya akan mengecewakan diri dia. Kenapa saya katakan keputusan akhir akan mengecewakan diri dia? Pertama, kalau dia bayar 50 juta, dia belanja 750 juta, dia hanya dapat 15 orang. Mereka tetap tak boleh bentuk kerajaan. Mereka tetap tak boleh bentuk kerajaan. Itu pertama. Worst case scenario, ratus juta ke bilion ke dia belanja pun, tuan-tuan, dia hanya boleh beli ahli parlimen. Saudara, dia hanya boleh beli ahli parlimen. Kalau dia boleh beli ahli parlimen, apa yang dia boleh buat? Ini kita kena tahu. Dalam sidang Dewan Undangan, Dewan Rakyat yang akan datang, mereka boleh minta ahli parlimen yang dibeli ni, kan, untuk buat undi tak percaya. Okey. Ahli parlimen ni, tuan-tuan, memang betul ketika berlakunya undi tidak percaya atau undi percaya, mereka bebas. Itu sebab ada kawan-kawan yang yalah, dia latar belakang akademik, profesor dan sebagainya. Dia kata tak salah dari segi sudut undang-undang, ianya adalah satu tindakan demokratik. Betul, memang tidak nafikan, memang tak salah, kan? Kalau berlaku undi tak percaya, kalau ada orang nak undi tidak menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, boleh, tak salah. Cumanya, tuan-tuan, kenapa Daim nak belanja beratus juta ni semata-mata untuk jatuhkan Anwar, tapi tak boleh nak lantik orang yang dia percayai untuk diangkat menjadi Perdana Menteri? Saya nak beritahu ada dua sebab kenapa tak boleh. Sebab pertama, mereka tak boleh lantik seorang Perdana Menteri baru ialah, kan, kalau berjaya lah langkah Dubai ke langkah sumbang, langkah binawai dia orang ni, tuan-tuan, dia ada cukup 112 orang. Bila dia cukup 112 orang, dia nak lantik seorang Perdana Menteri baru, tak kira lah, dia gambarkan macam-macam. Ada yang kata Sarawak lah, tapi Datuk Seri Fadilah semalam dah nafikan dan dia kata ini semua kerja drama je. Datuk Seri Fadilah dah kata ini semua cerita drama, kan? Kita tak ada masa nak layan drama ni. Kita nak tumpukan perhatian, jaga rakyat. Kalaupun ada lebih 112, tuan-tuan, saudara, nak angkat seorang Perdana Menteri, mestilah dengan kuasa yang di-Pertuan Agong. Itu sebab, tuan-tuan, jangan bazir masa. Lebih baik kita malam ni kita tumpu perhatian, nak buat majlis doa selamat ke sempena tahun baru ke apa benda, buat. Doakan saya sekali. Malam ni saya genap 51 tahun, dah tua. Cuma nak angkat Perdana Menteri mestilah dengan kuasa yang di-Pertuan Agong. Ketika berucap merasmikan sidang Dewan Rakyat, ke bawah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah sudah menyatakan di bawah pentadbiran beta ada 4 orang Perdana Menteri. Tun Mahathir, Muhyiddin, Dr. Sri Ismail Sabri,
dan Datuk Seri Anwar. Dan tuanku kata, beta berharap inilah Perdana Menteri yang terakhir di zaman pentadbiran beta. Maknanya dia mengharapkan supaya tidak ada lagi pertukaran. Tuan-tuan, ini tuanku announce dan dah diwawarkan seluruh dunia, tuan-tuan. Bukan seluruh negara, seluruh dunia tahu pendirian tuanku. Apatah lagi tuanku yang bakal masuk ni memang cukup menyampah dengan Mahathir, dengan apa ni, Muhyiddin Yassin. Jadi tak mungkin benda ni berlaku. Saudara, cuba tuan-tuan bayangkan, dia boleh beli ahli parlimen. Tapi kalau dia tahu last kali tuanku takkan izinkan benda ni berlaku, buat apa dia nak beli ahli parlimen ni? Cuba kita fikir guna otak kita yang waras. Dia nak beli Agong. Berapa banyak? 500 juta. Ingat apa? Agong kita ni pekak badak ke? Boleh ubah pendirian, sanggup berhadapan dengan risiko dicemuh rakyat. Tuan-tuan, dulu ketika tuanku terpaksa mengambil keputusan mendaruratkan negara, macam-macam kritikan yang terpaksa baginda tuanku hadapi. Hari ini kita dah tenang, kerajaan stabil lebih 2/3. Takkan tuanku nak mengubah ayat dia, nak menukar ayat dia yang sebelum ni baginda mengatakan bahawa baginda tidak mahu lagi melihat ada perubahan kerajaan dalam pentadbiran baginda, Tiba-tiba hari ni baginda nak tukar prinsip tersebut, ketetapan tersebut. Orang akan beranggapan macam-macam, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi melibatkan Tun Daim dan duit dia ni, Ini cukup membahayakan. Bukan setakat boleh membahayakan ke bawah duli tuanku, tetapi boleh menyebabkan rakyat yang dah serik 18 bulan di bawah zaman kegelapan Muhyiddin Yassin ini memandang hina kepada institusi diraja. Dan saya nak beritahu ke bawah duli tuanku ni, tuan-tuan, dia nak buat apa pun, baginda sentiasa merujuk kepada majlis raja-raja. Dan saya yakin majlis raja-raja hari ini sudah cukup selesa dengan kestabilan yang ada pada negara kita. Kita punya foreign direct investment dah mula masuk, hubungan diplomatik kita dah mula bagus, kita dah mula ada banyak investor masuk, buka kilang bursa saham Kuala Lumpur semakin mengukuh, dan insya-Allah nilai ringgit yang sebelum ini menjunam akibat daripada Amerika menaikkan interest rate dia kepada 5.5%, menyebabkan ramai orang melabur di Amerika, simpan duit di Amerika. Tetapi disebabkan kemasukan foreign direct investment, pelaburan langsung asing ini, ianya sedikit sebanyak mengukuhkan sedikit demi sedikit. Walaupun slow, kita tak boleh ambil tindakan drastik. Daripada 3% hari ini kita punya OPR, kita nak naikkan sampai 5.5%. Ianya akan menyebabkan rakyat sengsara. Itu sebab kerajaan tak berapa bimbang sangat. Kerajaan boleh buat keputusan naikkan OPR kita 5.5%. Pelabur-pelabur akan lari simpan duit kat dalam negara kita. Ringgit kita akan kukuh. Tetapi kesan dia, rakyat yang pinjam duit dengan loan peribadi, loan rumah, semua akan tersepit kerana ansuran bulanan akan melambung tinggi, tuan-tuan, disebabkan kenaikan OPR. Jadi, tuan-tuan, kalau Daim sendiri tahu bahawa kalau dia belanjakan duit untuk beli wakil rakyat, tapi last kali nak jumpa tuanku kat Dubai pun tak dapat, apatah lagi nak buat tuanku mengubah kata-katanya, bertindak bertentangan dengan ayat-ayat beliau sebelum ini yang mahukan tidak ada perubahan kerajaan, yang boleh menyebabkan orang mempunyai persepsi yang negatif terhadap kebawah tuanku, dan boleh menyebabkan institusi diraja ditolak. Saya rasa Daim pun takkan bazir masa dan bazir duit dia untuk membayar MP ni. Setakat buat kacau tu boleh, tuan-tuan, tapi nak menukar kerajaan tak boleh. Lagi satu saya nak beritahu
kepada yang bengap-bengap tak faham bahasa ni, saya nak beritahu, duit mereka memang boleh jatuhkan kerajaan. Itu kita tak nafikan. Tetapi bila kerajaan jatuh, nak lantik orang dia supaya dia tak ke mahkamah, supaya pendakwaan ke atas dia tak berlaku, ianya bukan hanya memerlukan kuasa ke bawah duli tuanku. Saya nak beritahu, setiap ahli parlimen Barisan Nasional tidak boleh memberikan SD kepada mana-mana ahli parlimen untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Yang ini ramai tak tahu, atau lupa, atau buat-buat lupa. Kerana sebelum ahli parlimen Barisan Nasional menjadi calon, mereka telah menandatangani 3 aku janji, kan? Dan dalam 3 aku janji ini ada 2 perkara penting yang tuan-tuan perlu tahu. Pertama, mereka telah menyerahkan kuasa kepada ketua parti. Siapa ketua parti BN? Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pengurusi Barisan Nasional. Itu sebab Datuk Seri Ahmad Zahid ni sentiasa dibantai oleh geng-geng pengkhianat yang pro Perikatan Nasional. Sebab dia tidak mahu melepaskan jawatan pengurusi Barisan Nasional. Kenapa penting pengurusi Barisan Nasional ni? Kerana semua ahli parlimen Barisan Nasional sebelum bertanding telah menandatangani 3 aku janji yang memberikan kuasa. Pertama, kuasa apa? Berunding dan membuat keputusan dengan parti mana BN mahu bergabung untuk membentuk kerajaan. Kedua, berunding dan membuat keputusan siapa yang nak diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu sebab dia orang nak jatuhkan Presiden UMNO. Kerana kalau dapat jatuhkan Presiden UMNO, dia fikir orang lain boleh ganti dan orang lain boleh tarik BN menyokong. Walaupun 29 orang tak sokong, tapi 1 orang je, pengurusi BN ini, kan, sokong Muhyiddin contohnya, atau sokong Hishamuddin contohnya jadi Perdana Menteri, maka 30 ahli parlimen BN ini secara en blok dikira menyokong Perdana Menteri tersebut. Jadi saya nak beritahu, kalaupun dia berjaya jatuhkan kerajaan, nauzubillah min zalik, no way, sebab mereka hanya ada 1/3. Mereka tak ada separuh, dekat dengan separuh pun tak ada. Jadi kalau dapat 15 orang ni pun tak boleh jadi apa, tuan-tuan. Dan GPS telah menyatakan sokongan padu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tak mungkin dapat GPS. Begitu juga GRS juga telah menyatakan sokongan padu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka juga tak boleh dapat GRS. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu, apa guna mereka jatuhkan kerajaan kalau tak boleh angkat orang yang boleh melepaskan Daim, boleh menyelamatkan Mahathir, boleh menyelamatkan Muhyiddin daripada ke penjara? No way. Saya nak beritahu, zaman mereka memerintah, mereka dakwa Datuk Zahid, mereka dakwa Datuk Najib, mereka dakwa kami semua sekali, mereka gunakan SPRM, mereka gunakan polis, mereka gunakan lembaga hasil dalam negeri. Kita relax je, kita hadap, kan? Ini Daim ni baru je kena siasat, belum tentu kena dakwa. Kena ada bukti dulu baru boleh dakwa, betul lah. Jadi apa yang kelang kabut tak tentu pasal macam cacing kepanasan. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, kan, malam ni kita hanya akan sambut tahun baru, bukan kerajaan baru, bukan kerajaan baru. Jadi bertenang, enjoy your holiday, kan. Hari ni hari terakhir tahun ni, kan, buatlah amal ibadah ke apa benda ke, nak sambut tahun baru ni, kan, terpulanglah. Ini tahun Masihi, bukan tahun Hijrah. Tetapi janganlah terlibat mengongsikan bahan-bahan fitnah daripada ketua pemfitnah Perikatan Nasional Raja Petra, ataupun daripada Papa Gomoh, ataupun daripada Cikgu Bat, ataupun daripada Tun Faisal, ataupun daripada Syafiq Murtad, ataupun daripada Papu Kari, ataupun daripada Ratu Naga, Ratu Badak,
ataupun orang yang muka sama macam Ratu Naga, jangan bazir masa tuan-tuan. Kerana mereka tak boleh angkat Perdana Menteri yang baru tanpa tanda tangan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi teruskan menyambut hari kekecewaan pada malam ini. Wahai walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.